Salam sejahtera, bertemu lagi dengan saya pada hari ini, Doktor anda iaitu Dr. Musyaidah Ahmadun yang akan membincangkan topik yang seterusnya iaitu topik yang ke-11 berkaitan tentang etika dan peradaban setempat. Saya harap semua masih lagi bersemangat untuk meneruskan kelas kita pada hari ini kerana ini adalah topik yang terakhir yang kita akan bincangkan dan pada pandangan saya, topik ini amatlah menarik untuk kita ketahui kerana ia berkaitan tentang etika dan peradaban tempat kita di Malaysia sendiri. Okey, sebelum kita memulakan perbincangan kita berkaitan tajuk ini, ada lebih molek atau lebih elok kita melihat apakah isi kandungan yang kita akan bincangkan dan kita akan telusuri bersama-sama. Okey, ini adalah isi kandungan yang kita akan pelajari pada hari ini, iaitu ada 3 perkara yang kita akan pelajari pada hari ini. Antaranya adalah etika masyarakat tempatan Borneo Sabah, etika masyarakat tempatan Borneo Sarawak dan juga etika masyarakat pribumi. Etika masyarakat pribumi ini adalah etika masyarakat orang asli yang berada di Semenanjung Malaysia. Okey, jom kita mulakan perbincangan kita. Yang pertama iaitu etika masyarakat tempatan Borneo Sabah. Okey, jika kita lihat, Sabah ini merupakan salah sebuah negeri di Malaysia yang terdiri daripada 13 buah negeri dan 3 buah wilayah persekutuan. Yang mana Sabah terletak di utara Borneo iaitu pulau ketiga terbesar di dunia. Sabah merupakan negeri kedua terbesar di Malaysia selepas Sarawak yang mana kita mengetahui keluasannya adalah sekitar 72,500 km persegi. Sabah dikelilingi oleh Laut Cina Selatan yang mana di bahagian barat Laut Sulu dan di bahagian timur laut dan Laut Celebes di bahagian timur. Sabah juga jika kita perhatikan dan kita amati dikelilingi oleh beberapa negara yang besar iaitu antaranya Brunei, Filipina dan juga Indonesia. Okey, kita lihat yang seterusnya. Okey. Apakah etnik-etnik yang berada di Sabah? Jika kita lihat daripada slide ini, etnik di Sabah ini terbagi kepada 2 bahagian iaitu etnik Bumiputera dan juga Bumiputera. Jika kita lihat dari sudut etnik Bumiputera ada banyaklah etnik Bumiputera yang ada di Sabah. Contohnya salah satu contohnya Kadazan Dusun, Bajau, Murut, Idan, Sungai, Wijau, Iranun, Melayu Brunei, Kadayan, Bisaya, Sulu, Tidung, Sino Kadazan, Letut, Rungus, Tambor Nuo, Dumpas, Maragang, Paitan, Minokok, Rimanau, Mangkak dan juga Kokos. Manakala bukan Bumiputera terbagi kepada 5 bahagian iaitu China, India, Pakistan, Eropah dan juga Yaman. Tetapi jika kita lihat etnik yang paling terbesar di Sabah ini bagi kaum Bumiputera adalah Kadazan Dusun, Bajau dan juga Murut. Manakala bagi bukan Bumiputera adalah etnik Cina. Okey. So, untuk hari ini kita hanya memfokuskan satu etnik sahaja sebab terlalu banyak etnik di situ kan. So, kita akan pilih satu sahaja etnik yang terbesar iaitu etnik Kadazan Dusun lah. So kita akan lihat apakah adat-adat ataupun etika-etika yang diamalkan oleh etnik Kadazan Dusun yang berada di Sabah. Okey. Okey. Kita lihat yang seterusnya berkaitan tentang salah sila Kadazan Dusun. Okey, jika kita lihat istilah Kadazan Dusun ini wujud dari hasil penggabungan etnik Kadazan dan Dusun serta beberapa etnik kecil yang lain. Komuniti Kadazan merupakan salah satu daripada etnik Kadazan Dusun yang terdapat di negeri Sabah yang terdiri daripada 50 kumpulan Austronesia etnolinguistik. Austronesia di sini dimaksudkan kalau kita tengok orang Austronesia ni adalah merupakan kumpulan penduduk yang terdapat di Oceania dan juga Asia Tenggara yang mana yang bercakap ataupun nenek moyang mereka tu bercakap daripada bahasa Austronesia lah. Macam kalau kita tengok orang Austronesia ni termasuklah kaum asli Taiwan. Lepas tu kebanyakannya kalau kita tengok kumpulan-kumpulan etnik di Timor Leste, Indonesia,
Malaysia, Filipina, Madagascar, New Zealand, Micronesia, Melanesia dan juga Polinesia. Yang mana wilayah ini diduduki oleh Austronesia juga dikenali sebagai Austronesia jugalah. So kita ni maksudnya etnik Kadazan Dusun ataupun di Malaysia ni tergolong dalam Austronesia. Dan jika kita lihat 13 daripadanya membentuk kumpulan bahasa Dusunik, 10 membentuk keluarga bahasa Murutik, di selatan Sabah yang itu ya, dan 5 kumpulan membentuk keluarga bahasa Paitanik lah sepanjang sebelah timur Sabah. Okey, jika kita lihat masyarakat Kadazan Dusun ini secara tradisi adalah masyarakat yang mengamalkan pertanian, terutamanya penanaman padi sawah dan padi bukit, memburu, menangkap ikan sungai. Walaupun dalam dunia kemodenan sekarang, kalau kita lihat masyarakat Kadazan Dusun juga telah berkembang maju, mereka pun seiring dengan perkembangan semasa. Kalau kita lihat anak-anak masyarakat dusun ni semuanya banyak masuk ke industri, tapi masih lagi mereka mengamalkan, orang cakap, tradisi mereka itu dari sudut pertanian. Kalau kita lihat di Ranau masih ada lagi padi-padi bukit yang ditanam. Okey, mereka masih lagi memegang erat adat ataupun etika yang ada dalam etnik mereka. Okey, jika kita lihat sebahagian besar kearifan tempatan masyarakat ini telah disesuaikan dengan lagu tradisional, cerita rakyat, mimpi dan juga kaedah serta amalan kehidupan seharian mereka. Okey. Kita lihat yang seterusnya. Kita lihat kepada kepercayaan tradisional Kadazan Dusun. Okey, sebelum kita lihat apakah adat-adat yang dipegang oleh etnik Kadazan Dusun ini, lebih baik kita tahu apakah kepercayaan yang dipegang oleh masyarakat Kadazan Dusun. Okey, jika kita lihat di sini, kepercayaan animisme masyarakat Kadazan Dusun pada umumnya berada dalam dua situasi yang bertentangan. Okey, yang pertama, dia ada dua situasi bertentangan. Pertama, keamanan hidup dapat dirasai dengan nikmat rezeki pemberian alam dan kino rohinggat. Kedua, perasaan takut dan bimbang yang sentiasa menyelubungi hidup mereka kerana makhluk jahat dipercayai sentiasa mencari peluang untuk menimpa malapetaka ke atas mereka. So, jika kita lihat di sini, pada zaman dahulu, masyarakat Kadazan Dusun ni mereka adalah pengamal, bukan pengamal lah, maksudnya mereka berpegang kepada kepercayaan animisme. Kalau kita lihat di sini kan, kalau tengok suku Kadazan Dusun di sini, dia ada nama Tuhan dia dan nama isteri Tuhan dia. Okey, kita lihat Dusun Tambunan, mereka nama Tuhan mereka adalah Mino Mugun dan isterinya adalah Suminundu. Dusun Lotut, Kino Hiringgan dan nama isteri dia adalah Omun Sumundu. Dan Dusun Ranau pula, nama Tuhan mereka adalah Kino Hiringgan dan untuk Dusun Ranau ia tiada isteri lah. Ini dari sudut kepercayaan dulu-dulu. Tapi jika kita lihat pada sekarang ini, kebanyakannya Kadazan Dusun ini dia telah memegang agama Kristian ataupun agama Islam lah. Jadi mereka berpandukan kepada agama masing-masing. Tapi mereka masih lagi berpegang kepada semangat, maksudnya mempercayai semangat alam itulah. Dan yang kita tahu bahawasanya mereka percaya, pertama, siapa yang memberi maksudnya siapa yang memberikan mereka nikmat, rasa adanya rezeki, rasanya bahagia itu adalah pemberian daripada alam dan juga Tuhan Kino Hiringgan. Tetapi jika yang ada di dalam diri mereka itu ada rasa bimbang, ada rasa ketakutan dan diselubungi oleh kejahatan, maksudnya itu ditimpakan oleh perkara-perkara yang jahatlah. Itu daripada kepercayaan tradisi Kadazan Dusun. Okey. Kita perlu tahu jugalah kepercayaan animisme ini adalah kepercayaan yang mana mereka mempercayai semangat bumi lah. Contohnya mereka percayai kawasan tertentu, ada gua pokok dan batu besar, orang mempunyai semangat yang mesti dihormati lah agar semangat tersebut tidak mengganggu manusia, malah membantu mereka dalam kehidupan seharian mereka lah. Dan semangat ini juga dikenali dengan pelbagai nama. Contohnya antaranya jin, mambang, roh, datuk, tuan dan penunggu lah. Kadang-kala semangat ini juga dianggap roh leluhur mereka yang telah meninggal yang kini menetap di tempat sedemikian. Itu yang disebutkan sebagai animisme.
Okey, seterusnya kita lihat pula kepada worldview Kadazan Dusun. Apakah pandang alam Kadazan Dusun ini? Okey, jika kita lihat, komuniti Kadazan Dusun tradisional ini mempercayai bahawa struktur alam semesta termasuk dunia yang didiami oleh mereka adalah tersusun dan diatur secara sistematik dan berhierarki. Okey, oleh Tuhan lah. Dia bukan, orang cakap bukanlah dia tidak disusun dengan baik, tapi bumi ni semua ada dia punya penyusunan dia tersendirilah. Dan kepercayaan ini boleh dilihat daripada inait pampang yang biasa dilafazkan oleh para special ritual semasa upacara moginakan. Nah, upacara moginakan ni biasanya kalau kita lihat dalam keadaan dusun macam corang upacara makan besar lah yang diadakan bagi menyatakan kesyukuran dan penghargaan kepada semangat penjaga keselamatan yang mana dipercayai telah memberikan rezeki kepada mereka. Dalam penelitian, kalau kita lihat sini, kisah asal upacara moginakan ini, saya bagi tahu sedikitlah asal usul moginakan ini ditemui dalam mitos etnik Kadazan yang mengisahkan pengorbanan anak perempuan Kinoinggan atau pencipta lah. Maksudnya Tuhan orang oleh ibunya. Akhirnya tubuh anak perempuan Kioningan ini menjadi segala tumbuhan yang boleh dimakan oleh manusia ciptaannya. Okey, ketika Kinoingan berniat menghapuskan segala tumbuh-tumbuhan yang terjadi daripada tubuh anak perempuannya, Baginda terdengar suara anaknya yang meminta Baginda agar mengadakan pelbagai upacara untuknya termasuk semangat-semangat lain yang berada di situ. Selain itu, upacara ini bertujuan untuk meminta semangat menjaga tanam-tanaman agar tanaman mereka subur dan mendapat hasil lumayan kelak. Itu antara story lah ataupun penceritaan berkaitan tentang upacara moginakan itu sendiri. Okey, seterusnya kita lihat masyarakat Kadazan Dusun juga mempercayai bahawa semangat di alam gaib dicipta untuk menjaga tingkah laku manusia dan tidak melanggar adat. Dengan berpandukan kepada kewujudan dunia fizikal manusia dan alam spiritual, maka worldview dan kehidupan Kadazan orang Kadazan Dusun berkisar kepada pemahaman tentang konsep ruang dan hubungan penghuninya. Apakah yang dimaksudkan dengan konsep ruang? Okey, konsep ruang itu adalah alam, menurut Kadazan Dusun adalah alam yang mana ia merangkumi langit yang disebut sebagai Hibabo, bumi Hiniba dan juga tanah adalah disebut Sahom tanah. Nanti kita akan lihatlah ada lapisan-lapisan dunia ya menurut Kadazan Dusun, cuma saya tidak akan terangkan secara lanjut lah, itu kita tengok secara ringkas sahajalah. Okey, ini adalah lapisan dunia dan penghuni manusia dan semangatlah. Dia kata tadi kan ada Hiniba, ada Tawan kan, semua tu ini ada lapisan-lapisan dia. Kalau kita mau secara lebih lanjut, kita akan bincangkan dalam kelas lah satu-satu berkaitan lapisan dunia dan penghuni menurut Kadazan Dusun. Okey, ini adalah lapisan dunia dan penghuni menurut Kadazan Dusun. Okey, seterusnya kita pergi lihat kepada adat resam yang dijalankan oleh masyarakat Kadazan Dusun. Ini antara salah satu yang saya ambil, memang dia sangat popular lah. Mungkin kamu sendiri tahu, kalau kamu beretnik Kadazan Dusun, mungkin kamu tahu apa itu sistem bonbon ya. Okey, dalam kehidupan masyarakat Kadazan Dusun, adat bukan sahaja penting dalam mengurus sumber alam mereka, tetapi juga bagaimana mereka menjalani proses kehidupan itu tersendiri. Apakah yang dimaksudkan dengan bonbon ini? Bonbon bermaksud jangan atau dilarang atau ditegah dengan adat. Okey, budaya bonbon ni berasas kepada sistem kepercayaan tradisional masyarakat Kadazan Dusun yang menghormati alam sekeliling mereka. Melalui kaedah tradisional ini, sebahagian kawasan sungai yang dikenakan bonbon atau bertujuan untuk pemeliharaan. Melalui alam bonbon, amalan bonbon ini, penggunaan alam semula jadi iaitu kawasan lubuk sungai dihadkan untuk tujuan pemeliharaan untuk memastikan sumber ikan berterusan dan berkekalan. Ini antara salah satu adat resam masyarakat Kadazan Dusun lah. Sehingga sekarang memang dilaksanakannya. Kalau kamu mungkin tidak tahu ataupun kamu baru tahu, kamu boleh pergi buka YouTube. Di YouTube itu banyak. Setiap tahun akan ada orang cakap majlis-majlis kerajaan berkaitan tentang sistem bonbon ini.
Okey, kalau kita lihat adat ini sangat bagus ya, sangat baik. Sebabnya adat ini antara salah satu kelebihannya adalah untuk menjaga alam sekitar supaya alam sekitar itu berada dalam keadaan baik, bersih dan terjaga, dan juga sistem makanan itu sentiasa ada. Kita tengok kan macam di sini kan, diorang ada buat satu kawasan bonbon yang mana ini tidak boleh dikacau lah oleh mana-mana masyarakat ataupun orang untuk mereka membuat pemeliharaan ikan. Okey, seterusnya kita akan lihat pula adat resam Kadazan Dusun dari sudut kematian lah. Dia ada beberapa adat resam Kadazan Dusun dalam upacara kematian. Yang pertama adalah memberitahu, yang kedua berjaga-jaga, yang ketiga moginupus, yang keempat adalah pengubumian. Okey, memberitahu di sini seperti biasalah mereka Kadazan Dusun, orang Kadazan Dusun kalau meninggal, mereka akan memberitahu dahulu kepada semua masyarakat lah ataupun orang kampung yang bahawa ada seseorang yang telah meninggal di kampung itu. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan berjaga-jaga? Kalau kita lihat, berjaga-jaga ini selepas dimandikan mayat tersebut, maksudnya dalam proses untuk pembersihan mayat lah, untuk berjaga-jaga ni. Selepas dimandikan dan badan mayat itu akan dilap, mayat tersebut akan dipakaikan dengan pakaian yang indah-indah. Okey, lepas tu kemudian dia akan direnjiskan dengan air wangi lah, minyak wangi lah biasanya. Sekiranya semasa hidup si mati itu, maksudnya seseorang itu menghisap rokok, ahli keluarga akan memasukkan rokok ke dalam mulut si mati supaya si mati itu tidak kempunan. Sama juga, begitu juga jikalah kalau si mati itu menghisap curut, mereka akan selitkan curut itu di bibir si mati tersebutlah supaya si mati tadi tidak kempunan. Dan mayat ini akan disimpan di dalam rumah selama beberapa hari lah, antaranya 3 hari, 5 hari ataupun 7 hari sebelum dikebumikan. Okey, semasa mayat diletakkan di semasa mayat diletakkan di ruang tamu, di tengah-tengah ruang tamu tu, mayat akan dijaga dengan sebaiknya supaya tidak ada binatang yang melangkahinya, terutamanya kucing hitam. Sebab menurut kepercayaan masyarakat Kadazan Dusun, sekiranya kucing hitam itu melangkah mayat tersebut akan bangun dan mengamuk sehingga boleh membunuh mereka yang berada di sekitar itu. Itulah dimaksudkan dengan berjaga-jaga. Seterusnya kita lihat pula apakah yang dimaksudkan dengan moginupus. Okay? Moginupus ini adalah dalam bahasa Kadazan lah, yang bermaksud simpati terhadap si mati, yang mana ketika ahli keluarga, saudara mara ataupun sahabat-sahabat handai yang datang ke rumah si mati, mereka hendaklah menunjukkan rasa simpati dengan menangis sekuat hati. Maksudnya apabila orang menangis sekuat hati itu, diorang menunjukkan rasa simpati. Dan dalam moginupus juga, upacara moginupus ini juga, pada kebiasaannya mereka akan memukul harta benda seperti gong, tajau ataupun apa-apa yang terdapat di sekeliling rumah sebagai tanda marah kepada iblis ataupun jin yang telah menyebabkan kematian si mati tersebut. Okey, dan dalam upacara moginupus ini, bagi keluarga yang kaya ataupun berkemampuan, mereka akan menyembelih karbau ataupun lembu pada hari pengubumian sebagai penghormatan terakhir kepada si matilah. Dan daging kerbau tadi akan dimasak dan dimakan bersama-sama oleh semua orang yang hadir ketika itu. Dan kalau kita lihat kan, kerbau ataupun lembu dia ada tanduk dia kan. So tanduk kerbau atau lembu itu yang dorang sudah korbankan tadi, yang dorang sudah potong, akan disangkutkan pada kayu nisan kubur si mati. Itu upacara dia lah, tapi tidak tahu sekarang macam mana. Sebab kalau sekarang ini kebanyakannya adat kematian ini mengikut agama masing-masing, sama ada agama Islam ataupun Kristian itu sendiri. Dan seterusnya adalah dari sudut pengubumian. Pada umumnya kalau kita lihat masyarakat Kadazan Dusun dia ni akan mengusung mayat dengan menggunakan keranda ataupun tajau lah. Oleh itu, mayat itu terlebih dahulu dimasukkan ke dalam kain yang dibungkus, lepas tu diikat pada sebatang kayu untuk memudahkan orang ramai mengangkat mayat tersebut. Okey, usungan mayat itu seringkali disertakan dengan paluan gong lah, gendang ke letupan mercun ataupun senapang lah. Tapi biasanya kalau kita lihat gong ataupun gendang lah. Bunyi-bunyian ini bertujuan dilakukan adalah untuk macam orang kata menghalau jin tu lah, benda-benda yang jahat lah. Dan pukulan gong ni akan dibuat sampailah berterusan hingga ke tempat pengubumian tersebut lah.
Itu antara salah satu teknik pengumian adat resam keadaan dusun. Okey, kita lihat seterusnya. Okey, seterusnya kita lihat pula kepada etika masyarakat tempatan Sarawak. Okey, kita lihat pula etnik Iban di Sarawak. Okey, orang Iban adalah kaum Bumiputera yang terbesar tinggal di Pulau Borneo. Yang mana kalau kita lihat ini statistik yang lama ya 2010, saya tak dapat lagi statistik yang terbaru. Mungkin nanti kalau saya dapat saya akan berilah di kelas. Statistik menunjukkan pada tahun 2010 populasi orang Iban di Sarawak adalah seramai 713,421 orang. Secara tradisionalnya orang Iban ini tinggal di kawasan-kawasan yang berdekatan dengan sungai. Okey, rumah panjang dibina di tebing sungai dan mereka mengamalkan sistem pertanian pindah. Orang Iban mempunyai beberapa kumpulan iaitu Batang Rejang, Saribas, Sekerang, Batang Air, Lemanak, Sebuyau. Orang Iban ini mempunyai bahasa tersendiri dan setiap kumpulan orang Iban mempunyai idiom, cara sebutan ataupun selenga dia tersendirilah. Lain-lain lah diorang punya ni sebutan diorang. Kalau kita pergi Sarawak tu, kita boleh tahulah masyarakat Iban macam mana sebutan dia kan. Okey. Kita lihat pula ekonomi tradisi etnik Iban. Okey, orang Iban secara tradisinya mengamalkan pertanian pindah dan tanaman utama mereka adalah padi. Ketika berhumah dijalankan, orang Iban ini lebih suka tinggal di dampa kerana rumah panjang mereka jauh daripada humah. Maksudnya dampa ni adalah tempat dorang yang dekat buat dorang untuk menanam padi itulah. Dorang tidak pulang balik lah sebab rumah panjang ni jauh daripada tempat dorang menanam padi itu. Orang Iban juga mengutip hasil hutan seperti tumbuh-tumbuhan liar. Orang Iban juga menangkap ikan dan memburu binatang bagi tujuan sara hidup. Orang Iban juga mengusahakan penanaman getah, lada hitam dan kokos sebagai tanaman kontan. Ini adalah ekonomi tradisi etnik Iban. Jika kita lihat sekarang masih ada lagi dan juga kalau kita lihat etnik Iban ini sama juga dengan Kadazan Dusun. Mereka mengikuti peredaran perkembangan semasa lah. Okey. Seterusnya kita lihat pula nilai budaya Iban di rumah panjang. Okey. Kita selalu tengok rumah panjang kan kalau mungkin kita pergi sendiri ke ataupun kita tengok di TV kan. Okey, sehingga ke hari ini orang Iban masih menggunakan rumah panjang sebagai tempat tinggal mereka. Kediaman orang Iban di rumah panjang amat menekankan 3 konsep ini iaitu konsep kesejahteraan, konsep perpaduan dan konsep keharmonian. Rumah panjang mempunyai seorang ketua yang dikenali sebagai tuai rumah, yang mana tuai rumah ini berperanan penting bagi menguatkuasakan adat dan peraturan rumah panjang. Tuai rumah ni macam kita cakap ketua kampung lah, macam begitu. Tuai rumah bukan sahaja memainkan peranan penting terhadap komuniti masyarakat, tetapi ia menjadi wakil perantara di antara pihak kerajaan dan juga masyarakat rumah panjang. Betapa pentingnya tuai rumah ni kan. Dia punya peranan tuai rumah ni. Dia menjadi wakil perantara antara pihak kerajaan dan juga masyarakat rumah panjang. Seterusnya kita sambung lagi untuk melihat nilai budaya Iban di rumah panjang. Jika kita lihat di sesebuah rumah panjang Iban, persengketaan antara ahli-ahli atau penghuni rumah panjang jarang-jarang sekali berlaku. Okey, antara nilai yang mendasari amalan kehidupan mereka ialah nilai muafakat, perpaduan, bekerjasama, percaya dan mempercayai, tolong menolong. Hampir semua penghuni kalau kita lihat di sesebuah rumah panjang itu mempunyai pertalian keluarga yang rapat antara satu sama lain. Dan pada kebiasaannya orang Iban ini mereka kalau mereka hendak berbual-bual ataupun bercerita kan ataupun berjumpa, mereka akan berjumpa di ruai-ruai. Di ruai-ruai ini disebut sebagai kalau kita macam beranda lah. Beranda kalau kita tengok kan ada kan di luar rumah Iban tu kan panjang kan, di situ orang akan duduk dan mereka akan berjumpalah, berbincang-bincang, makan-makan, okey, pada waktu siang dan juga malam, okey. Biasanya wanita ataupun penenun puah mengadakan ritual pembuatan kain puah di ruai-ruai mereka masing-masing. Maksudnya tempat beranda mereka diorang buat kain puah tu. Yang diorang pakai selalu tu kan, yang cantik tu kan, kalau kita tengok kan kain diorang berapa susahnya diorang macam sangat teliti lah diorang buat kain puah tu. Okey, kita lihat pula adat perkahwinan etnik Iban. Okey, ini sesebuah keluarga masyarakat Iban, keluarga yang ternama dan kaya raya, khasnya ibu kepada anak lelaki bujang, mereka amat memilih menantu.
Okey, calon menantu yang dipilih hanya dari golongan gadis-gadis yang pandai bertenun, pandai ngebat, pandai nyungkit kain puah. Maksud ngebat, nyungkit ni maksudnya buat kain puah tu lah. Pandai menenun kain puah ni yang dipakai oleh, kita tengok ni wanita pakai ni kan, bukan senang untuk buat dia. Sekiranya gadis itu pandai menenun puah, barulah keluarga pihak lelaki itu sudi datang untuk masuk meminang si gadis. Okey. Di sini ada disebut sebagai bebungan kajako. Bebungan kajako ini maksudnya adalah merisik dan melamar, iaitu akan menemui pihak perempuan di rumah panjang terbabit. Okey, pihak lelaki tidak dibenarkan hadir sama ada semasa merisik, bertunang maupun semasa perkahwinan itu dilangsungkan. Ini dari sudut adat perkahwinan yang lama lah. Nanti kita boleh bezakan. Kalau contohnya mungkin ada kan saya, anak murid saya di sini yang bermasyarakat Iban, mungkin kita boleh tengok adakah adat-adat ini masih diamalkan ataupun digunakan sehingga sekarang. Okey, seterusnya adalah ritual miring. Apakah yang dimaksudkan dengan ritual miring ini? Okey, ritual miring ini merupakan upacara persembahan ataupun berdoa kepada Tuhan ataupun petara. Yang mana kita tahu ritual miring ini diadakan adalah bertujuan untuk memberkati, melindungi, membawa kebahagiaan, kedamaian dan keharmonian dalam masyarakat Iban itu sendiri. Pelaksanaan ritual miring ini yang dilakukan oleh masyarakat Iban adalah mengikut keperluan dalam sesuatu zaman itu. Ritual miring biasanya diadakan sebelum rombongan lelaki turun berperang. Ini pada ketika dahulu ya, pada zaman dahulu. Yang dikenali sebagai ekspedisi Ngayau, atau para lelaki itu menerokai kawasan baru serta ketika penghuni berpindah ke rumah panjang yang baru. Kalau pada masa kini, biasanya kebiasaannya ritual miring ini diadakan pada hari Gawai Dayak. Okey, ini adalah penggunaan piring dalam ritual miring ya. Dia bukan orang cakap simply, cakap banyaknya piring. Kalau kita tengok kan banyak piring di situ kan. Dia ada maksud-maksud dia tersendiri. Okey, kita lihat ya, piring dalam upacara miring dan maksud penggunaan piring tersebut. Kalau dia menggunakan piring turun 3, disediakan semasa upacara biasa sahajalah. Piring turun 5 disediakan semasa mendirikan rumah panjang. Piring turun 7, ni 7 bukan 7. 7 disediakan semasa ekspedisi mengembara, iaitu masa berjelai lah. Maksudnya diorang pergi jauh kan. Okey, piring turun 9 disediakan semasa peperangan. Ini semua adalah upacara-upacara yang mempunyai makna simbolik, makna yang tersendiri. Okey, ini adalah kalau kita tengok ritual miring ya. Dia cakap masyarakat Iban ini dia mempercayai bahawa dunia ini diciptakan oleh semangat yang dipanggil petara lah. Petara ni macam Tuhan lah, semangat lah. Petara ini ialah ini yang mengawal dunia dan alam semesta. Okey, dunia kosmologi masyarakat Iban ini dibagikan kepada 3, iaitu Panggau Libau, Mandai Hidup dan juga Mandai Adat. Apakah maksud ketiga-tiga ini? Kalau kita lihat, Panggau Libau ini adalah disebut menurut masyarakat Kadazan, menurut masyarakat Iban, Panggau Libau ini adalah kayangan ya yang menempatkan para dewa-dewi, yang mana dewa-dewi ini akan memerhatikan kehidupan masyarakat Iban melalui sebuah tajau besar untuk mengetahui perkembangan orang cakap perkembangan manusia di dunia itu sendirilah, maksudnya perkembangan masyarakat Iban terutamanya lah khususnya. Manakala Mandai Hidup ini disebutkan sebagai dunia manusia. Macam kita ni lah, Mandai Hidup lah disebut dunia manusia yang ada. Dan Mandai Mati ataupun disebut Mandai Jenuh adalah dunia akhirat, yang mana ia menempatkan roh orang Iban yang sudah mati, yang mana mereka percaya apabila roh orang Iban yang meninggal ini, roh mereka akan balik ke satu tempat yang disebut sebagai sebayan. Okey? Itu antara orang cakap pandangan kosmologi orang-orang Iban. Okey? Seterusnya, kita lihat pula kepada kepercayaan etnik Iban. Okey, masyarakat Iban ini percaya roh mereka akan balik ke suatu tempat yang disebut sebagai sebayan. Inilah tadi macam saya cakap tadi kan, apabila sudah orang meninggal ataupun mereka berada di Mandai Jenuh ataupun di Mandai Mati, mereka akan mempercayai bahawa roh mereka akan balik ke sebayan. Okey, kita lihat sekiranya si mati merupakan seorang bomoh atau manang, manang ni bomoh lah, rohnya akan balik ke puncak bukit yang disebut sebagai Bukit Rabong. Ini bukan dari masyarakat Iban, mereka pun ada pengklasifikasikan orang sendirilah. Macam kalau kita tengok
Bomo ni antara orang Cak Manang ni antara orang yang darjatnya tinggi jugalah dalam masyarakat Iban. So dia akan balik ke Bukit Rabung. Yang mana dunia yang dipanggil sebagai Sebayan iaitu Mandai Mati terletak di Batang Kapuas, Kalimantan Barat menurut mereka. Yang mana roh masyarakat Iban yang mati akan melalui sesuatu jalan yang sukar sebelum sampai ke Batang Mandai. Yang mana satu roh masyarakat Iban harus melalui Andau Titian Rawan. Apakah disebutkan sebagai Andau Titian Rawan ini? Andau Titian Rawan ini adalah sebuah titian yang halus seperti meniti selembar rambut. Okey. Keluarga yang masih hidup mengupah seseorang yang mahir dan orang tersebut dipanggil tukang sabak. Inilah tukang sabak ni. Tukang sabak ni diceritakan akan membawalah si mati tu sampai ke akhirat tu lah. Okay. Itu adalah sebuah sedikit penceritaan tentang etnik Iban. Seterusnya kita beralih pula kepada etnik masyarakat pribumi iaitu orang asli di Semenanjung Malaysia. Okey, kita lihat masyarakat orang asli. Masyarakat orang asli merupakan satu entiti masyarakat Malaysia yang tersebar di seluruh negeri di Semenanjung Malaysia kecuali Perlis dan juga Pulau Pinang. Okey, negeri-negeri yang banyak ditemui kewujudan dan penempatan mereka ialah Pahang, Perak dan juga Kelantan. Yang mana orang asli ini dibahagikan kepada tiga kategori iaitu tiga kategori kumpulan utama iaitu Negrito, Senoi dan juga Melayu Proto. Bahasa komunikasi yang digunakan oleh mereka ialah bahasa Melayu yang majoriti daripada orang asli ini ia tinggal di atau berhampiran kawasan hutan lah. Berhampiran kawasan hutan dan masih lagi mengamalkan cara hidup tradisional yang banyak dipengaruhi oleh alam sekitar. Okey, sehingga kini masyarakat orang asli memegang kepercayaan animisme. Namun begitu terah ramai yang menganut agama Islam. Okey. Kita lihat yang seterusnya. Ini adalah masyarakat orang asli yang berada di Semenanjung Malaysia yang kita bahagikan tadi, Negrito, Senoi dan juga Melayu Proto, yang mana ini adalah sub-sub group ataupun sub-sub etnik yang mereka adalah. Mungkin kamu boleh baca sendiri dan tengoklah untuk ni. Okey, ekonomi orang asli. Okey, ekonomi orang asli ni terbahagi kalau kita tengok dari sudut Negrito tu sendiri, kumpulan etnik Negrito, mereka lebih kepada petani ataupun nelayan yang tinggal dan menetap di sebuah tempatan, dan kaum Senoi pula menjadi pemburu dan pengumpul makanan, hidup berpindah randa bergantung kepada hasil yang diperolehi, manakala Melayu Proto pula mengusahakan tapak pertanian, tinggal secara menetap tapi masih ada juga yang berpindah randa. Itu adalah sistem ekonomi daripada tiga kumpulan etnik orang asli di Semenanjung. Seterusnya kita lihat apakah kepercayaan animisme orang asli. Masyarakat orang asli Semai, Tuhan yang menguasai seluruh alam dikenali sebagai Nyenang. Itu Tuhannya lah, Nyenang. Tugasannya adalah untuk menjaga alam manusia dan juga alam tumbuhan, dibantu oleh dua orang penolong iaitu bidan asal dan juga hala asal. Okey, dan mereka juga suku kaum orang asli ini sangat mempercayai roh-roh lah. Dan kalau kita tengok di sini ada beberapa roh yang mereka percayai, yang mana roh engku pula dipercayai sentiasa memberi kebaikan dan menolong mereka dalam apa keadaan sekalipun. Manakala roh naga merupakan roh yang sentiasa mengacau dan membawa penyakit serta bala bencana. Dan kalau kita lihat masyarakat orang asli juga mempunyai kepercayaan adanya hantu-hantu di sekeliling mereka. Okey, terdapat 4 jenis hantu dalam kepercayaan mereka iaitu hantu ludat, lunwing, bukit dan juga jerangkung. Itu kepercayaan animisme yang masih lagi diamalkan sampai sekarang oleh masyarakat orang asli. Okey, kita lihat seterusnya adat kelahiran orang asli. Okey. Adat kelahiran mereka boleh dibahagikan kepada dua bahagian iaitu ketika mengandung dan juga selepas bersalin. Semasa mengandung, wanita tidak dibenarkan keluar rumah kerana ditakuti gangguan pada bayi yang bakal dilahirkan. Wanita yang mengandung tidak dibenarkan melakukan kerja-kerja yang berat, dan kalau kita lihat pada zaman dulu, suami tidak dibenarkan untuk memburu binatang ketika isteri mengandung. Okey, wanita mengandung tidak boleh terkena panas dan tidur berlebihan kerana boleh membawa kepada penyakit. Ini adalah kepercayaan masyarakat orang asli. Okey, kita lihat pula selepas bersalin. Okey,
Selepas bersalin, wanita perlu berpantang selama 1 bulan. Ubat digunakan selepas bersalin ialah daun pisang dan juga bunga raya disalai untuk dibuat barut dan ditekap selama 6 hari lah ke perut si ibu itu sendirilah. Dan uri ditanam di bawah rumah dan tidak diletakkan di merata tempat kerana menurut orang asli ia dikhawatiri akan mendatangkan penyakit kepada bayi tersebut. Okey, pada hari ke-7 bayi akan diberikan nama dan penggunaan perkataan binti, anak perempuan dan anak lelaki akan ditentukan oleh Jabatan Hal Ehwal orang asli itu sendiri. Okey, seterusnya kita lihat pula adat perkahwinan orang asli. Okey, jika kita lihat lelaki yang ingin berkahwin, dia akan menghantarkan ibu bapanya ke rumah perempuan tersebut. Sekiranya pihak perempuan tidak bersetuju dengan perkahwinan yang diatur, ibu bapa tersebut akan berjumpa dengan bomoh lah. Bomoh sini maksudnya pawang dorang lah. Okey, bomoh akan memberi minyak guna-guna iaitu minyak yang telah dijampi lah. Okey, perkahwinan yang dilaksanakan perlu mendapat restu tok batin, yang mana pengantin lelaki tidak disyaratkan untuk membawa sebarang hantaran walaupun sebentuk cincin. Ini adalah adat perkahwinan orang asli dan kita boleh lihatlah adakah adat ini masih lagi diamalkan pada hari ini ataupun tidak. Nanti kita akan bincangkan bersama-sama. Okey, kita lihat dari sudut adat kematian orang asli pula. Okey, untuk adat kematian orang asli, jika kita lihat, jika orang ataupun seseorang itu meninggal, pesakit itu tengah nazak dan menunggu mati, mereka akan membakar kemenyan lah. Okey. Apabila seseorang itu telah meninggal pula, berita kematian akan diberitahu kepada seluruh kaum keluarga dan mayat itu akan ditanam tanpa menunggu kepulangan sanak saudara yang jauh. Mereka hendak mempercepatkan pengebumian mayat tersebut lah. Okey, sebelum mayat dikebumikan, mereka akan menjaga mayat terutamanya waktu malam agar tidak dilintas oleh kucing. Ini hampir sama juga dengan masyarakat Kadazan Dusun tadi kan, masyarakat Iban, hampir sama juga semua kan. Okey, tempat persemadian ataupun tempat pengebumian masyarakat orang asli ni mengikut kehendak keluarga itu sendiri. Sama ada mereka nak kebumikan di ladang, di rumah ataupun di tempat-tempat yang mereka rasa mereka mudah untuk menziarah, macam itulah. Dan kalau kita lihat, mayat kanak-kanak akan dikendong oleh ibunya sendiri dan mayat dewasa akan diusung dengan keranda buluh oleh penduduk kampung. Ini adalah serba sedikitlah berkaitan tentang etnik-etnik yang berada di Malaysia ataupun adat-adat dan kepercayaan yang berada di Malaysia. Okey, saya rasa tidak ada apa lagi untuk saya bentangkan pada hari ini. Jika kamu ada permasalahan ataupun kurang faham berkaitan topik yang kita pelajari hari ini, kamu boleh terus berhubung dengan saya dan bertanyakan berkaitan topik pada hari ini. Saya harap semua dapat memahaminya dengan baik. Kita jumpa lagi pada minggu-minggu yang seterusnya. Sekian, terima kasih dan salam sejahtera.